siaran setiap hari. Jadi kita Start sampai bila tu? Tahun lepas ke 2 tahun lepas? tahun lepas. Lepas bulan 8, 13 bulan 8. 13/8. Dia mengambil masa, kalau ikutnya dia mengambil masa 10 bulan. Tapi hari tu dah cuti apa raya dengan puasa. Dia pergi sekarang. Okay. Aku mencin lah. Dah tahun lepas bulan 4 27 April. Kalau ni buat apa tu? Buat ni ya. Nak kerja apa lagi, takkan nak kerja pula nak. Tapi cari duit dah tak mau lah. Buat benda je ni. InsyaAllah ada barakah insyaAllah Allah ajar ni. Mungkin pun kira saya tak pergi mana setakat ni. Saya target nak pergi habis sampai pergi baru nak pergi mana-mana. Asyik baik dulu kebetulan memang Allah tadi kan memang tak boleh jual pasal PKP. Sekarang ni dah boleh dah sabar Sat. Kira habis ni kira baru nak pergi jalan. Cikgu sebagai apa setiausaha di surau ni? Saya AJK pendidikan ya. Ketua Biro Pendidikan. Kursi Ustaz Aziz kan? Ustaz Aziz sebagai pengurusi. Timbalan naik pengurusi Ustaz Osman Omar, kenal Ustaz Osman? Ustaz Osman buka Tafiz Maksar kan? Ya. Dia sekarang ni kat SK Sungai Cik. Cikgu apa guru macam. Dulu kapal lah, guru apa JK lah. InsyaAllah. Malam ni Ya. Kalau ikutnya malam ni lepas solat Isya tadi, kami yang mesyuarat korban kat surau. Jadi hari jemaah surau tu tak tahu lah. Yang mana yang ada kat surau tu tak tahu bila dia nak join. Boleh join tak tahu. Tak apa. Ni harap game perempuan je. Kita orang lelaki kena ada surat lepas mesyuarat lambat sikit nak balik dulu. Biasanya ada makan, lepas tu mesyuarat perempuan pun baru kali ketemu mesyuarat sebelum ni dalam Google Meet ya, ambil nama-nama siapa nak buat perempuan. Lepas tu malam ni mesyuarat serius je lah. Jadi ambil masa sikit lah. Tak apa, kita mudah hari tak ada tak apa. Selesaikan apa hajat untuk apa selesai program ni selesai insya-Allah. Assalamualaikum kepada Raja Serbia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Rahim, Ustaz, Puan Amna, sahabat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Sabiah sihat je? Alhamdulillah sihat.
Assalamualaikum juga. Warahmatullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya juga kita semua masih lagi diberikan kekuatan dan kesihatan yang baik sehingga mampu lagi untuk kita bersiaran berjemaah dalam program Jenazah Al-Quran pada malam ni. Di mana seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, malam ni adalah pertemuan kita ataupun perjumpaan kita kali yang ke-269. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz ataupun tetamu kita ataupun guru kita pada malam ni sudah pun ada bersama-sama kita dalam Google Meet ini. Rasanya sekarang ni pun dah ke 9.42. Marilah kita mulakan program kita walaupun sebahagian daripada ahli jemaah masih belum join. Mungkin akan terlewat join kerana di surau kami selepas solat Isya, selepas kuliah maghrib tadi ada mesyuarat korban. InsyaAllah, jadi mungkin ada kelewatan. Jadi marilah kita mulakan program pada malam ni dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya war-warkan dalam iklan ya, tetamu kita, guru kita pada malam ni tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadhil Ustaz Arif Daniel bin Muhammad Mahdi. Alhamdulillah sudah pun bersama-sama dalam Google Meet. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagi menjayakan program pada kali ini. Terima kasih, jutaan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi lagi untuk sekali lagi bersama-sama kita dalam program ni, di mana Ustaz merupakan penampilan kali ketiga dah tak sia-sia saya bersama-sama dengan kita dalam program ni. Jadi begitu juga dengan tuan-tuan perempuan, insyaAllah. Jadi Ustaz dah biasa dengan program ni, jadi kita tak perlulah melambatkan program ni. Jadi kita nak teruskan saja, di mana kita akan sambung lagi pada malam ni dengan kita akan membaca lagi Al-Quran, 3 lagi muka surat Al-Quran kita akan baca, di mana pada malam ni kita akan sambung bacaan Al-Quran daripada surah At-Tahrim ayat 8 sampai selesai ayat 12, muka surat 561. Lepas tu kita akan sambung pula dengan surah baru, surah yang selalu popular orang baca setiap malam, iaitu surah Al-Mulk. Dari ayat 1 sampai selesai surah Al-Mulk, iaitu sehingga ayat yang ke-30 di muka surat 564. Jadi insyaAllah selepas ni saya akan serahkan kepada Ustaz untuk memperdengarkan bacaan ayat tersebut. Kita boleh dengar bersama-sama di rumah, kemudian kita cuba ikut bersama-sama membaca dengan Ustaz secara tertib, seperti mana kaedah kita baca surah Yasin ada kalifah. Jadi macam tu. Jadi selesai saja kita membaca surah Al-Quran, insyaAllah saya akan baca terjemahan pada kedua-dua surah Al-Quran, dan lepas itu saya akan serah balik kepada Ustaz untuk menyampaikan sedikit tazkirah kepada kita dalam slot weekend, iaitu kuliah jam 10 kita, insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, tuan-tuan bolehlah buka muka surat 561, nanti kita akan baca sampai 564. 561 sampai 564.
Itu surah Tahrim dan juga surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan, di samping itu tuan-tuan juga boleh yang mana tak tengok pada skrin, tuan-tuan boleh tengok pada skrin. Saya dah buat presentation ayat-ayat berkenaan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Arif Daniel bin Muhammad Mahdi untuk meneruskan program kita siri yang ke-269 pada bulan ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sama-sama kita mulakan bacaan Quran kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء
الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شحيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, subhanallah, kita dah dapat dalam ini, kita dah dapat sama-sama mengikut bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadhil Ustaz Arif Daniel sebentar tadi, yang kita dapat sama-sama membaca lagi Al-Quran, lebih kurang 3 muka surat, iaitu kita baca menyelesaikan surah Tahrim semalam dari ayat 8 sampai 12, dan seterusnya kita membaca surah yang baru, surah yang ke-67, iaitu surah Al-Mulk di juzuk yang ke-29, dari ayat pertama sampai dah ayat 30 sampai selesai. Alhamdulillah. InsyaAllah seterusnya saya akan bacakan terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi. Muka surat 561, surah Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang derjam. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dan dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Pada hari Allah tidak akan menghina Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya. Cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan dan di sebelah kanan mereka semasa mereka berjalan. Mereka berkata ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam kegelapan menggelitar, Allah Tuhan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik serta bertindak keras terhadap mereka. Dan sebenarnya tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah mengumpulkan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya, iaitu perihal isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang soleh daripada hamba-hamba kami. Dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Maka kedua-dua suami mereka tidak dapat memberikan sebarang pertolongan kepada mereka daripada azab Allah. Dan sebaliknya dikatakan kepada mereka berdua pada hari pembalasan, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama-sama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya. Iaitu perihal isteri Fir'aun ketika dia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah aku daripada Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Dan juga Maryam binti Imran yang telah memelihara kehormatan dan kesuciannya, maka kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya roh ciptaan kami. Dan dia mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya serta kitab-kitabnya. Dan dia termasuk dalam orang-orang yang taat. Surah yang ke-67, surah Al-Mulk yang bermaksud kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya dan dia maha perkasa, maha pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Nescaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemui kecacatan dan tidak. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit dan yang dekat dengan bintang-bintang dan kami menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar syaitan dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat untuk kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan sedangkan neraka itu membara. Hampir meledak kerana marah setiap kali ada kumpulan orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya. Dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhannya sewaktu mereka belum melihat azab neraka, mereka peroleh keampunan dan pahala yang besar. Rahsiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah saja. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati. Apakah patut Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Sedangkan dia maha halus, maha mengetahui. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian daripada rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Adakah kamu sudah berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika dia tiba-tiba menggoncangkan bumi? Atau kamu sedang berasa tenang bahawa dia yang di langit tidak akan mengirimkan angin ribut yang berbatu kepadamu? Namun nanti kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan para rasulnya dan telah dibinasakan. Betapa hebatnya kebukaanku. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan menguncupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentera bagimu yang dapat membelamu selain daripada Allah yang maha pemurah? Orang-orang kafir itu berada dalam keadaan tertipu. Atau siapakah yang dapat memberikan rezeki jika dia menahan rezekinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Apakah orang yang merangkak dengan wajah terlengkup lebih terpimpin ke jalan kebenaran atau orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sangat sedikit kamu bersyukur. Katakanlah dia yang menjadikan kamu berkembang di muka bumi dan kepadanya kamu akan dikumpulkan.
Dan mereka berkata, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah dan aku hanya seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk syurga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir daripada azab yang pedih? Katakanlah, dialah yang maha pemurah. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Maka nanti kamu akan mengetahui siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir. Sadaqallahul azim, benar Allah yang maha agung. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita pun juga dah dapat mendengar terjemahan daripada surah yang kita baca, surah At-Tahrim ayat 1 sampai 12, dan sebenarnya kita dapat mendengar juga terjemahan daripada surah Al-Mulk, surah yang merupakan surah yang disyorkan untuk kita baca setiap hari sebelum tidur, setiap malam dicadangkan oleh adik-adik ustaz-ustaz dan disyorkan untuk kita baca. Jadi malam ni kita dapat baca dan dengar terjemahan dia. Alhamdulillah. Jadi seterusnya saya nak serahkan kembali majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Arif Zainal bin Muhammad Mahdi untuk menyampaikan berkongsi ilmu kepada kita pada malam ini sebelum kita berehat nanti dan dalam slot weekend kita. Jadi dengan segala hormatnya Al-Fadhil Ustaz Arif Zainal, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Ibrahim. Okey, insya-Allah perkongsian saya pada malam ini taklah panjang sebab banyak di antara kita baru habis mesyuarat. Sudah penat mesyuarat tadi, penat dengar Ustaz Bertiak Amor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk perkongsian ni saya hanya nak berkongsi ada hadis yang ringkas, walaupun ringkas tapi disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang menakjubkan dan mengagumkan, iaitu hadis wasiat kepada Ibn Abbas. Wasiyah li Ibn Abbas. Dalam sebahagian kitab yang lain, hadis ini tajuknya adalah Aunullah Ta'ala wa hifzuhu wa nasruhu wa ta'yiduhu. Iaitu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaannya dan pertolongannya. Kadang-kadang satu hadis dikaji oleh para ulama dan diberikan tajuk yang pelbagai. Kerana hadis ini merupakan kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelesaikan banyak perkara dan banyak rahsia dalam kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi insya-Allah saya akan baca hadis itu secara ringkas. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن الصحيح. Hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abbas namanya ialah Abdullah Ibn Abbas. Al-Abbas ialah bapa menakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Ibnu Abbas merupakan sepupu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sepupu, Ibn Abbas jarak umur dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh. Sebahagian pandangan menyatakan 43 tahun jaraknya. Sebahagian pandangan menyatakan 50 tahun. Dan disebut oleh para ulama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Ibn Abbas baru mencecah 13 tahun. Walaupun muda Ibn Abbas ni, Abdullah Ibn Abbas ni walaupun muda, tapi dia banyak melazimi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas menceritakan dalam hadis ini, satu hari Ibn Abbas berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibn Abbas sedang menunggang haiwan tunggangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibn Abbas duduk belakang. Ketika tengah menunggang haiwan tunggangan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai budak, ya gulam, inni uallimuka kalimatin." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, akan mengajarkan pada kamu satu kalimat. Kalimat ni kita dengar kecil, tapi kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ringkas, dia punya makna ataupun nasihat-nasihat dia ada pelbagai nasihat yang azim, yang menakjubkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku akan mengajar kepada kamu satu kalimat. Yang mana kalimat ini kalimat yang amat-amat bermanfaat. Iaitu yang pertama, ihfazillaha, jagalah Allah. Yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kamu. Para ulama membahaskan ihfazillah ini, jagalah Allah. Takkanlah kita nak jaga Allah, Allah yang nak jaga kita. Maksudnya di sini ialah jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga hak-hak kita sebagai seorang hamba. Hak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga perkara-perkara yang difardukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga batas-batas yang dihalang dan juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Apabila kita mampu menjaga tauhid kita, tidak mensyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga perkara-perkara fardu, dapat menjaga batasan-batasan antara kita dan perkara-perkara haram, dan jauh daripada perkara-perkara haram, maka kita akan mendapat penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga para sahabat, menjadikan para sahabat di orang yang keyakinannya dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala satu akidah yang mantap. Datanglah apa pun kepadanya, dia dapat tepih, kok kiri, kok kanan, kok depan, kok belakang. Dan selain dapat akidah yang mantap, dia juga berani untuk berkata benar. Kerana Allah Subhanahu wa taala jaga dia, menjadikan dia seorang yang berani untuk berkata benar tentang perkara-perkara yang hak. Kerana dia tahu tidak ada seorang pun ataupun sesuatu makhluk yang dapat memberi mudarat kepada dia melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu taujihat, satu tarbiyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa kepada para sahabat, menjadikan para sahabat itu tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk kepada makhluk yang lain. Ihfazillah, kamu jagalah hak Allah, Allah akan menjaga hak kamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu jagalah hak Allah Subhanahu wa taala, kamu akan merasa keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu hampir dengan kamu. Bila kita jaga hak Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita akan tak berani nak buat perkara-perkara yang haram. Sehingga ulama menyatakan seolah-olah tujahaka di situ Allah ni berada di depan kita. Para ulama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu misalan, kata seolah-olah Allah ni sentiasa berada di depan kita. Bila kita nak buat apa pun, rasa pandangan Allah Subhanahu wa taala tu kepada kita. Benda dia mai bila mana kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung,
idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau nak meminta, nak berdoa kepada Allah, nak berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada makhluk yang lain yang dapat mengabulkan doa kalian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita yang berhak untuk menerima doa kita. Kita doa dekat makhluk tak dapat apa. Kita doa dekat perkara-perkara yang ni membawa pada mudarat. Tapi berdoalah kepada Allah, maka Allah akan membantu kita. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kita nak meminta pertolongan, kita nak mengharapkan pertolongan, haraplah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pertolongan yang lain yang lebih kuat daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan sesuatu dan juga tidak mengizinkan sesuatu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi satu perumpamaan yang cukup cantik dalam hadis ini. Nabi menyatakan, dan ketahuilah, wa'lam annal ummata, sekiranya seluruh manusianya, seluruh umat ini berkumpul dan nak memberi sesuatu yang manfaat kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tak mengizinkan, maka tak akan kita dapat manfaat itu. Dan sekiranya seluruh manusia berkumpul dan bersepakat nak memudaratkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan perkara itu, tak ada akan ada sebarang ataupun sedikit mudarat pun akan kena kepada kita. Kerana semua perkara yang atas kita ni dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi sedikit kata-kata yang cantik, iaitu rufi'atil aqlam. Maksudnya bila perkara itu dah ditetapkan oleh Allah SWT, pen ni dah terangkat. Maksudnya tak ada lah kata perkara-perkara baru yang nak berlaku. Wajafatis suhuf, dakwah dah kering. Ini kita panggil dalam perumpamaan yang Nabi SAW bawa dalam hadis ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat At-Tirmidzi dan riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, ihfazillaha tajiduhu amamaka, ta'arraf ila Allah fi ar-riqa, ya'rifka fi syiddati. Ingatlah, kenallah, tahulah Allah Subhanahu wa taala ni dalam keadaan kau susah dan dalam keadaan kau senang. Maka Allah akan ingat kau dalam keadaan kau susah dan juga dalam keadaan kau senang. Banyak kita ni ingat Allah Subhanahu wa taala bila keadaan susah ya. Keadaan senang kadang-kadang terlupa akan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang kita nak kena jaga diri kita supaya tak berlaku macam tu dalam hati kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala selalu. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, kerana pertolongan Allah itu akan datang dengan kesabaran. Ini satu kata-kata Nabi yang cukup cantik. Pertolongan Allah itu akan datang dengan kesabaran. Kita di samping mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, wajib juga bagi kita untuk bersabar, berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kesenangan itu juga datang selepasnya kesusahan. Wa annal ma'al usr yusra. Tentu ada perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ringkas ini tetapi pengajarannya cukup bermanfaat, sehingga disebut oleh sebahagian ulama menyatakan, apabila kami meneliti akan hadis ini, kami merasakan sesuatu yang amat dahsyat sehingga hampir-hampir kami pengsan. Dan amatlah kesian, amatlah kami berasa sedih kepada golongan yang tidak mengetahui akan hadis ini. Mungkin dengan sebab kejahilan ataupun dengan sebab kekurangan kefahaman kepada makna-makna hadis ini. Tuan-tuan, hadis ini hadis yang cukup memberi manfaat kepada kita walaupun pendek. Kerana ia membahaskan tentang tauhid
dan juga membahaskan tentang syariah dan juga membahaskan tentang dalaman kita, iaitu tazkiyatun nafs kita. InsyaAllah kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh cari hadis ni, hadis Ibn Abbas. Google kat Google pun ada, kat apa nama YouTube pun banyak ustaz syarah hadis Ibn Abbas ni. Saya tak dapatlah nak kongsi semua. Kalau kat saya ni hadis Ibn Abbas ni ada 6 muka surat. Syarah dan 6 muka surat. Bukan 6 muka surat ni. Satu ni ada 1, 2, 3, 4. Lebih dari 12 muka surat. Syarah hadis ni cukup panjang. Sebab saya di masjid di surau Al-Falah Bandar Kasia, saya mengajar kitab Bustanul Arifin bil Imam An-Nawawi, dan kebetulan hadis ini sampai pada bulan ini dan saya tak ada bahas habis lagi Cikgu Rahim. Ya, dia pun satu hadis kadang-kadang 4 kali pertemuan baru nak habis boleh jadi juga. Sebab atas amanah ilmu. Bukan kata ustaz ni dia kalau nak habis lambat, tapi atas amanah ilmu. Kalau kita sampai ni, setakat nak sampai tu habis solat isyak balik, makan dengan AJK, rugilah. Kita nak memanfaatkan ummah. Itu tujuan kita. Apa yang Cikgu Rahim buat hari ni pun untuk memanfaatkan ummah. Sama juga dengan apa yang kami lakukan juga adalah tujuannya adalah untuk memanfaatkan ummah. Jadi saya kira sekadar itu, kalau ikut sampai 10.40, tapi sebab esok ramai kerja lagi, jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Ustaz, di mana yang kita semua dapat dengar kongsian ilmu daripada Ustaz mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Rasulullah SAW. Tapi macam mana yang Ustaz sebutkan tadi, itu yang jauh muda daripada Rasulullah, lebih kurang beza 40 lebih. Di mana ketika Rasulullah meninggal dunia, Abdullah Abbas baru berumur lebih kurang 13 tahun. Tetapi banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang contohnya hadis ni yang sangat bermanfaat untuk kita ambil pengajaran di mana yang Ustaz sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah saya nak berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk berinteraksi dengan Ustaz. Kalau ada yang nak berinteraksi, silakan. Mungkin Hajah Nurlilawati kalau dulu nak berinteraksi dengan Ustaz, silakan. Ustaz, Pak Hajah Nurlilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan, khabar sihat ke? Oh, Alhamdulillah. Tapi malam ni tak ada soalan lah Ustaz. Tak apa. Selamat saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tu maksudnya faham betul. Alhamdulillah. Puan Hajah Zabiah, mungkin Puan Hajah Zabiah ada satu atau perkara nak bincangkan. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Puan, khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya cuma nak tanya Ustaz, profession Ustaz. Profession saya. Okey, saya ni 2 tahun lepas saya masih seorang guru. Saya mengajar bahasa Arab. Jadi bila PKP berlaku apa semua, saya mengajar di sekolah Mahat Al-Ihsaniyah Simpang 4 seberang Perai Selatan. Saya mengajar situ hampir 5 ke 6 tahun, dan saya juga mengajar anak Ustaz Mat Aziz sendiri, Mujahid, sebelum dia fly ke Indonesia, dan pengurusan dia fly ke Indonesia belajar semua tu saya lah yang urus. A to Z saya urus semua. Dan saya berhenti waktu PKP sebab ada faktor kekurangan sekolah jugalah. Dan saya sekarang ni, profession saya mengajar bahasa Arab secara online menggunakan kaedah bahasa Arab Madinah. Itu kalau ada sebahagian tuan-tuan yang pernah dengar, nama dia ada Arabic Madinah lah. Yang dia tak macam pengajian-pengajian sebahagian tempat tu, kadang-kadang dia mengajar bentuk kata bahasa dulu. Tapi di Arabic Madinah ni lebih pada cara pertuturan, cara penulisan, cara-cara yang basic sahajalah. Dan sekarang ni di samping saya buat kelas bahasa Arab
secara online dan juga sebahagiannya saya buat secara personal tutor. Saya juga ada buat sikit bisnes kecil-kecilan sebagai seorang perunding takaful. Seorang ringkas yang tu lah tentang profession saya. Kelas bahasa Arab Madinah tu online tu berapa bayarannya Ustaz? Dekat lah ni macam kelas untuk yang bahasa Arab Madinah buku 1 per bulan saya hanya ambil lebih kurang 150 4 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan itu sejam setengah macam tu. Kiranya 150 sebulan. Sebulan. Ya, sebulan. Pukul berapa tu Ustaz? Selalu je saya buat hari Ahad lah. Saya buat Ahad pagi. Tapi saya ikutlah kadang sebahagian mereka. Kadang bila kami tak ramai, 4-5 orang macam tu je. Jadi kalau ada kekurangan apa, kita main ganti-ganti macam tu lah. Saya lebih banyak dari segi private tutor lah. Sebab kadang sebagai orang tu dia nak one to one. Jadi ada juga yang macam tu. Dia melalui Google Meet ke atau Zoom ke macam mana? Facebook. Melalui Zoom. Zoom. Tapi ada juga kalau ada dekat ni, macam contoh dia yang duduk kat juru apa semua ni, kadang-kadang tu kami buatlah jumpa di surau mana-mana semua tu. Ada juga. Jadi yang itulah sedikit saja yang saya ni lah. Menarik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, insyaAllah. Terima kasih Puan Haji Sabiah. Seterusnya mungkin Haji Yaakob. Haji Yaakob Taman Jawijaya nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan Haji Yaakob. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya nak minta satu saja. Tadi ada Ustaz menyebut tentang pertolongan Allah tu. Pertolongan Allah akan datang dengan kesabaran. Ya. Jadi kesabaran macam mana kesabaran mana yang macam mana yang kita pohon tu yang patut kita buat. Itu saja. Okey. Saya tadi dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi pula. Selain dari riwayat At-Tirmizi, dia ada sebut, dia kata anna an-nasra ma'a sabri. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dan juga kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala itu akan datang dengan kesabaran. Kerana dalam kita ini konsepnya memanggil sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun Allah Subhanahu Wa Taala belum mengabulkan doa kita itu. Kerana menjadikan kita hamba yang sentiasa berharap ataupun sentiasa meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala tu segala-galanya. Kadang-kadang sebahagian daripada kita bila berdoa dia rasa cukup dengan satu doa, kalau Allah tak kabul, tak doa dah lah. Sedangkan adab berdoa bukan begitu. Adab berdoa ni kalau ikut para sahabat ni, berdoa dengan bersungguh-sungguh. Sehingga tanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah amalan-amalan yang boleh kami buat untuk kami masuk syurga? Nak sungguh-sungguh pada syurga. Dan berharap sungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga. Sabar juga untuk mendapatkan syurga. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memuji golongan orang-orang yang bersabar. Banyak ayat-ayat Al-Quran kita jumpa as-sabirin. Orang-orang yang bersabar. Bersabar juga bukan takat tahan marah. Bersabar juga mengharap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita cerita lah ni lah, kadang-kadang bila sebahagian daripada kita tanya apa yang dok berlaku kepada kawan-kawan kita, ikhwah kita di Palestin, adakah Allah Subhanahu Wa Taala tak tolong mereka? Ni golongan Christianity ni kuat dalam bab-bab macam ni. Cara mereka nak ubah minda anak-anak muda ni, mereka bawa soalan-soalan macam ni. If your God is there, kalau Tuhan kamu tu betul ada kat situ, kenapa Palestin kena macam ni? Tujuan mereka tanya tu untuk bagi anak-anak muda kita dia fikir, betul ke Allah nak ada kan? Kadang-kadang saya silap, bukan Christianity selalunya. Soalan ni soalan etis selalunya. Etis saya suka tanya soalan macam ni. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Islam juga melatih kita untuk menjadi seorang yang sentiasa tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemenangan pada orang Islam satu hari nanti. Dan nak orang Islam ni berada macam mana
peranan dia ataupun orang panggil sifat dia macam mana sifat para sahabat. Tengok kawan-kawan kita di Palestin. Walaupun mereka sentiasa dibom, sentiasa dikena apa-apa, tapi akidah mereka, pemantapan akidah mereka tahu satu hari nanti Allah Ta'ala tetap akan bantu mereka, akan memberi kemenangan kepada mereka. Banyak juga kita buat kerja dakwah apa semua kita rasa sedih. Awaklah kawan kita tak masuk Google meeting ni hari ni. Tapi Cikgu Rahim sabar. Ajak juga. InsyaAllah Allah akan bagi pertolongan. Satu hari Allah ubah kawan kita tu mai dengar kat kita juga. Bila Allah Subhanahu Wa Taala nak jawab, tu bukan kerja kita. Sebab bila kita baca Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah Subhanahu Wa Taala itu Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat tumpuan. Kalau tutup guru pondok tu dia panggil tempat tumpuan. Maksudnya kita ni tumpu ke Allah Subhanahu Wa Taala ni setiap perkara. Ya Allah tolonglah, ya Allah bantulah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebagai tempat tumpuan kita. Yang itulah sedikit yang saya boleh kongsi Haji Yaakob lah. Maksudnya sentiasa bersabar itu kerana atas sebagai seorang sifat orang-orang mukmin, iaitu orang yang bersabar. Dan juga mengharap kepada pertolongan Allah itu juga perlu. Kerana kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yakin hanya Allah lah yang akan menolong dan mengabulkan doa-doa kita. Tak ada dah yang lain. Yang tu sedikit lah daripada saya. Kalau tak terjawab, minta maaf lah. Kadang-kadang tak prepare. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada apa Haji Yaakob yang bertanya, berinteraksi dengan Ustaz dan terhadap jawapan yang Ustaz berikan yang saya rasa sangat baik, jawapan pembinaan. Akhir sekali saya nak berikan seorang lagi untuk berinteraksi dengan Ustaz, iaitu Puan Datin Haja Amnah Kasim daripada Banting. Silakan Haja Amnah berinteraksi dengan Ustaz. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya cuma nak tanya, kalau macam setengah orang kan kalau ada doa ataupun hajat dia orang tu terkabul, kena dimakbulkan Allah, kadang dia orang bernazar tu, boleh ke Ustaz? Macam bernazar sedekah ke, apa tu, berpuasa ke, boleh ke macam tu? Selalunya orang sedekah lah kan, macam bernazar sedekah ke apa, macam yelah dia kan macam niat, macam berniat. Dia macam kalau dia dapat satu, macam kalau macam dia kata dapat anak lelaki ke, nanti dia bernazar. Kadang dia botakkan kepala ke apa kan, dia cukur rambut ke apa. Saya pun kadang macam keliru lah juga Ustaz. Ustaz tak buka mikrofon Ustaz. Tak buka mikrofon. Okey. Tak buka mikrofon. Ya, betul macam apa Puan Amnah abang tu betul lah. Banyak orang buat menazar macam tu apa semua kan. Tapi soal nazar tu saya masih mungkin tak bersedia untuk menjawab. Tapi ada satu amalan yang memang perkara ini juga dilakukan oleh kalau kita buka surah Kafir sendiri, yang mana ada 3 orang yang tersangkut ataupun terkurung dalam gua tu, yang masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bertawassul kepada amalan-amalan baik yang kita pernah lakukan. Dan perkara ini juga adalah perkara yang pernah yang diajar oleh para ulama. Bukan kata kita nak ungkit dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak. Kita bukan nak ungkit, tapi kita sekadar nak mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin kita kata, ya Allah, aku ni pernah buat amalan ini. Dan dengan amalan ini kalau kau reda ya Allah, kau tolonglah aku. Yang ni satu konsep tawassul yang dibenarkan dalam Islam, di mana kita bertawassul dengan kebaikan-kebaikan yang kita pernah buat. Tapi jangan duk bercerita kat orang. Dia duk bercerita aku ni hari tu aku doa ke Allah Taala, tu aku habaq ke Allah kata aku ni ada sedekah kat atas masjid ni. Tak jadi ikhlas dah lah. Kita dengan Allah Subhanahu Taala ni jangan duk bercerita kat orang. Ni kadang-kadang zaman lah ni dia jadi sikit nak tunjuk kebaikan ke orang. Pamir tak habis. Tunjuk kata saya sedekah RM100,000 dekat masjid ni, saya sedekah ni, doalah kat saya. Kadang-kadang takut tu ada udang di sebalik mi.
Dan sikit saya nak tambah sikit. Tadi soalan Haji Yaakob saya baru jumpa kat sini syarahan daripada para ulama ni. Salah satunya yang dimaksudkan bersabar tu adalah bila mana kita sentiasa beriltizam dengan awamirillah, yakni perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita nak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala ni, kita kena bersabar, salah satunya untuk menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa menjadi orang yang sentiasa beriltizam dengan perintah-perintah Allah. Solat kena jaga, puasa kena jaga, zakat kena jaga. Semua tu kena bersabar. Kalau contoh tak sabar, tak solat, tak boleh. Kalau tak capailah apa yang dimaksudkan sebagai as-sabirin tu. Pertolongan dengan kesabaran tu. Dan juga dikatakan oleh para ulama sekali juga, bila mana kita beriltizam, kita bersabar dan sentiasa beriltizam dengan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, yang pertama, Allah akan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan dibolak-balikkan, diolah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang benci kepada kejahatan, kemaksiatan. Sehingga kita dapat, cukup cantik ayat ni, kita dapat menjadikan waj'al bainaka wa bainahu hijaban taqwa, sehingga kita dapat menjadikan satu batasan di antara kita dan juga perkara-perkara haram itu, satu hijab, iaitu hijab at-taqwa. Taqwa yang dapat menjadikan kita orang yang sentiasa berjaya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat benda tu pun sebab apa? Sebab kita bersabar dengan melakukan apa perintah-perintah Allah, dan perkara itu adalah sebagai pertolongan Allah. Yang tu lah, nak tambah sikit. Tadi dah baru jumpa. Jadi itulah sikit. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Okey, apa-apa lah. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih lagi sekali diucapkan kepada Ustaz yang sudi bersama kita pada malam ni, dan seterusnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang kita dapat dengar bersama dan dapat kita ikuti dan membacanya bersama. Seterusnya kita juga mendapat malam ni perkongsian ilmu daripada Ustaz yang saya rasa sangat bermanfaat untuk kita jadikan sebagai Cikgu Rahim, saya nak kongsi satu doa ni sebelum habis ni. Doa ni cukup cantik dalam perbahasan kita ni, yang mana doa ni Nabi SAW mengajar kepada Amir Barra bin Azib, kan? Barra bin Azib, yang mana Nabi SAW kata, hadis ni hadis yang sahih, wahai Barra, ketika engkau nak tidur, inda naumihi, doalah dengan satu doa yang diajar oleh baginda, iaitu Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, in qabadta nafsi, kalaulah kau ni cabut nyawa aku. Bila kita tidur, kita baca doa, ya Allah, kalau kau ni nak cabut nyawa aku, in qabadta nafsi farhamha, kesianlah ya Allah. Kita mengadu ke Allah, kita kata, ya Allah, aku tak ready nak mati ya Allah, kan? Kalau kau nak cabut ni, kesianlah, bagilah peluang supaya kita harap kita akan dapat peluang untuk menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita pun tak tahu kita akan mati bila. Sebab tu kita doa macam tu. Nabi ajak, in qabadta nafsi farhamha wa in arsaltaha, kalau kau lepaskan, maksudnya kau kembalikan nyawaku, fahfazha, jagalah ya Allah. Nampak tak doa Nabi ajak? Kalau cabut, ya Allah, kalau kau nak cabut nyawa, kesianlah ya Allah. Tapi kalau kau bagi peluang aku hidup lagi, kau jagalah nyawa aku elok-elok ni, supaya aku menjadi seorang hamba yang sentiasa beribadah kepada kau ya Allah. Ini satu hadis yang cukup cantik lah. Saya lupa nak share tadi hadis ni. Alright, okay. Itulah. Maaf ganggu. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya? Doa tu masa kita baca lepas sembahyang Isya ke, masa tidur, masa kita nak tidur ke? Kalau ikut dalam hadis ni, inda naumihi, maksudnya nak dekat tidur. Kira lepas kita sembahyang apa semua. Sembahyang apa semua lah. Sebab dalam ni Nabi ajak Barra bin Azib ni, dia kata bila kau nak tidur, bacalah doa ni. Ya, terima kasih Ustaz. Alright. Dua sikit. Alhamdulillah, dapat lagi tambahan di ujung-ujung ni. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang terus setia mengikuti program kita pada malam ni.
dan kita insya-Allah kita akan teruskan program ni setiap malam sehinggalah kita selesai nanti pada 7 bulan Julai nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, program kita dah makin berakhir pada malam ni. Jadi seperti biasa kita akan akhirkan dengan doa. Jadi nak mohon sekali lagi Ustaz untuk membacakan doa supaya kami dapat aminkan bersama mana yang kita lakukan dalam kuliah-kuliah maghrib. Di hujungnya kita membaca doa. Jadi malam ni nak minta Ustaz dengan sultan kita ni untuk bacakan doa untuk kita aminkan bersama. Silakan Ustaz. Okey, bismillah. Saya akan baca satu doa yang mana saya jumpa dalam hadis ini, hadis Umar, yang mana tuan-tuan mungkin lepas ni benda ni dirakam kan Cikgu Rahim. Mungkin boleh dengar baliklah doa ni. Doa ni cukup cantik perbahasan kita pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fadna bil islami qa'iman. Ya Allah, jagalah kami dengan Islam dalam keadaan kami berdiri. Wahfadna bil islami qa'idan. Dan jagalah kami dengan Islam ketika kami duduk. Wahfadna bil islami raqidan. Dan jagalah kami dengan Islam dalam keadaan kami tidur. Wala tuti' fi aduwan wala hasidan. Dan ya Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau kabulkan ataupun memberi peluang kepada musuh-musuh kami ataupun orang-orang yang sentiasa berhasad dengki dengan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Cikgu Rahim tak dengar semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita pun dah berakhir pada malam ni. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz yang terus sudi membantu menjayakan program ni, menghidupkan program ni insya-Allah, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan juga yang sudi hadir bersama-sama mengambil apa manfaat daripada program yang kita jalankan setiap malam ni insya-Allah. Jadi kita sama-sama sekali lagi dengan sudahi dengan baca doa khatam Quran secara bernasib bersama-sama. Allahumma Rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakirna minhum sina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa aqab an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada episode Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.